Aku nak Kedah je. Aku nak Kedah je. Macam satu hari ni lah, saya terbaca ada satu kenyataan akhbar kan. Menurut kajian mereka, responden 1,200 Selangor akan kalah teruk, dia kata. Lepas tu ada je orang share gambar. Ceramah tak ramai orang datang. Yelah, pilihan raya belum start. Kita baru nak pelancaran tu pertama. Kedua, negeri dah menang bang. Rakyat dah selesa. Dia rasa tak perlu pergi. Dan live macam ni pun, kita tengok macam ni 8, 2, 10. Ni pun dah 10,000 yang tengok. Ini betul 10,000. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Saya relax je. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, saya relax je tuan-tuan. Sebab saya percaya kepada hasil yang akan ada. Dengan barisan kabinet, dengan Rafizi ada kat situ dan sebagainya. Saya percaya. Dan hari ini, Rafizi ada buat pendedahan yang sangat eksklusif. Bukan hari inilah, semalam. Yang saya akan share sebentar lagi. Kita akan share sebentar lagi. Berkenaan dengan PAS Kelantan. Dan kenapa saya percaya bahawa benda ini akan menyelamatkan negara kita. Perkara ini akan dapat menyelamatkan negara kita dengan integriti yang sebegini. Akan dapat menyelamatkan negara kita. Yang baru-baru ini juga, kenapa saya kata Mahathir dan juga Syed Saddiq ni, dia main-main je. Dia bersandiwara je. Gaduh-gaduh ni tuan-tuan. Okey, baru ni Muhyiddin Yassin pergi berjumpa Mahathir. Okey. Bukan perkara baru Mahathir Muhyiddin bersekongkol. Bukan satu perkara yang baru untuk menyaksikan bekas Perdana Menteri itu dan Muhyiddin Yassin untuk bersekongkol bagi mempertahankan cara dan harta mereka. Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia mengulas lawatan pengurusi PN itu ke kediaman Mahathir di Seri Kembangan Selangor pada Selasa lalu yang berlangsung hampir 2 jam. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka. Jadi kita kerajaan bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta. Katanya di sebalik kerjasama dua bekas Perdana Menteri, Anwar berkata gabungan Pakatan Harapan dan BN pada pilihan raya di 6 negeri tidak akan terjejas. PRN melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak. Ini dalam sejarah Malaysia lah, betul lah saya baca siapa dah tulis. Kali pertamanya bekas Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri ke-7, bekas Perdana Menteri ke-8 dan bekas Perdana Menteri ke-9 bergabung untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri ke-10. Power Perdana Menteri kita ni tuan-tuan kan? Dia macam saya tengok ada satu cerita dia lawan lah. Thanos kan. Tapi dalam cerita ni Thanos macam jahat lah pula kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Ramai gila hero nak pergi lawan dia seorang. Tapi dalam ni ramai gila orang jahat nak pergi lawan dia seorang sebagai hero. Dia umpama macam Rajinikan lah. Hero Tamil kan. Ramai gila orang nak kalahkan dia. Now, gabungan ini bukan pelik. Gabungan ini bukan satu cerita yang pelik tuan-tuan. Bila Mahathir jumpa Muhyiddin Yassin, Mahathir pergi jumpa dengan PAS, Mahathir pergi jumpa dengan yalah PAS lah terutamanya, dengan Muda. Ada perbincangan tersebut. Semuanya menjurus kepada satu perkara, iaitu untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri kali ini. Now, apa common denominator kepada semua ni tuan-tuan? Common denominator adalah wang. Common denominator kepada semua ini adalah wang, adalah duit tuan-tuan. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita tahu Bersatu telah dibekukan keuangan mereka. Bersatu tak ada dana yang besar. Bukan kata tak ada dana langsung. Dia tak ada dana yang besar. Dan mereka terpaksa menghadapi dua giants, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dua giants mereka kena hadapi. So mereka nak kena ada source of fund yang besar, kita kata, untuk mereka nak menghadapi pilihan raya kali ini. Now, even dengan kemasukan Anwar Musa sekalipun, benda ini jadi masalah juga. Kenapa sekarang ini kita kena faham Anwar Musa masuk PAS di kawasan Ketereh. Tetapi anak Anwar Musa ketua UMNO bahagian Ketereh. Kan? Jadi sekarang ini secara prinsipalnya anak lawan bapak tuan-tuan. Itu bukanlah bapak kalau anak dia bertanding lah. Kalaupun anak dia tak bertanding, again itu anak lawan. Saya baca kenyataan anak tetap penyokong kuat saya, tegas Anwar. Walaupun berbeza wadah perjuangan parti dengan anaknya, Anwar Musa menegaskan anak lelakinya Afiq Anwar tetap menjadi penyokong kuatnya. Malah bekas pemimpin UMNO itu tidak akan berlaku
pertembungan antara dia dan Afiq Amani yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketereh pada pilihan raya nanti. Saya akan tengok perkembangan. Tak payahlah kalau itu pertembungan takkan berlaku. Tak payah kalau pertemuan itu takkan berlaku. Anak saya tetap menjadi penyokong kuat saya. Dia seolah-olah confident lah nak kata anak dia takkan lawan dia lah. So dalam masa yang sama, anak dia kata, Ketua Pemuda UMNO Ketereh juga anak kepada Anwar Musa menegaskan dirinya masih belum dikenali ramai untuk tampil menjadi calon. Afiq Amani Anwar berkata secara jujur dia menyadari kedudukan sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian yang baru dilantik. Secara jujur saya sedar kedudukan saya. Saya baru dilantik sebagai Ketua Pemuda dan masih belum ramai mengenali saya. Di Kelantan jika mau menang, penting calon itu terbukti hikmatnya dan dikenali pengundi. Lebih ramai yang lebih layak jika BN serius mau menang. Dia berkata demikian sebagai mula laporan yang menyatakan dia antara 155 nama yang dihantar BN Kelantan kepada pucuk pimpinan untuk dipertimbangkan sebagai calon. Ketua Penerangan UMNO Zawi Osman menegaskan Afiq Amani diangkat ke pimpinan UMNO bagian untuk disenaraikan sebagai calon kerusi Ketereh. Menurutnya Afiq Amani antara orang muda yang disenaraikan dan terserah kepada pucuk pimpinan. Terlalu petas politik di Ketereh menarik perhatian setelah Anwar Musa yang dipecat daripada UMNO menyertai PAS manakala anaknya terus bersama dengan UMNO. Jadi pertembungan itu untuk berlaku. Cuma sekarang ini agak rasa dia Anwar Musa agak rasa tergugat lah. Kalau sekiranya nama anak dia diletakkan di mana dia bertanding. Cuma dia kata tak ada kalau tak akan berlaku pertembungan. But then again, kalau UMNO bijak tuan-tuan, dia letak je. So sekarang ini nak menguji juga, bukan setakat nak menguji kekuatan Anwar Musa kalau dia bertanding, tetapi juga nak menguji kesetiaan anak Anwar Musa kalau dia bertanding. So dua benda ni satu point yang menarik. Cuma anak dia kata tak adalah, saya tak bertanding lah. But again, this is politik tuan-tuan. This is politik. So dia kemungkinan dia akan bertanding, mungkin dia akan ambil kursi tersebut, mungkin dia akan lawan bapak dia. It's not impossible. Bukanlah satu benda yang baru untuk berlaku, dan kalau berlaku sekalipun bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Banyak juga keluarga bertembung. Syahril Samad dengan Khalid Samad, dua beradik tuan-tuan. Cuma tak pernah bertembung secara, orang kata apa, secara satu kerusi lah. Secara satu kerusi. Tak pernah lagi lah. Jadi, itulah. Itu yang berlaku sekarang ini. Jadi, itu yang kita kena faham. Di Kelantan, berlaku pertembungan yang agak menarik juga. Banyak juga berlaku yang agak menarik. Baik. Saya nak bawa juga dalam hal yang sama. Anwar Musa mulai berkempen dan mengaitkan Lim Kit Siang dengan peristiwa 13 Mei. Anwar Musa kaitkan Lim Kit Siang dengan 13 Mei. Aktif berceramah di pentas PAS, Anwar Musa mula menyentuh isu sensitif berkaitan 13 Mei. Walaupun DAP berulang-ulang kali menafikan penglibatan mereka dengan peristiwa berdarah itu, bekas Menteri UMNO yang kini ahli parti PAS tetap mengaitkan DAP. Dia kata, sekali pilihan raya tahun 1969, Kip Siang berkempen atas nama DAP. Sekali pilihan raya, pertumpahan darah 13 Mei berlaku, DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka ada satu buku yang menulis ucapan Lim Kit Siang, termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru. Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu sambil mengapi-apikan isu Bumiputera dan Bumiputera dan sebagainya. Yalah, masa Lim Kit Siang berucap tu, bagailah masa tu ada live macam ni ke, ada Facebook ke, ada YouTube ke. Ini tahun 69 tuan-tuan. Kau jangan sembang macam tahun sekarang ni dia ceramah kat Kota Kinabalu. Hari ni orang tahu. Allah, Anwar Musa ni. Sebab apa dia kena cakap macam tu tuan-tuan? Sebab dia dah kantoi. Kantoi kenapa? Kalau kita faham, Lim Kit Siang menang saman berkenaan dengan 13 Mei ini. Kan? Lim Kit Siang menang saman terhadap cerita 13 Mei ini. Siapa yang kalah saman tu tuan? Hanif Omar. Bekas ketua polis. Bekas IGP Hanif Omar memohon maaf kepada Kit Siang. Bekas ketua polis negara Hanif Omar memohon maaf di mahkamah terbuka bagi menyelesaikan saman fitnah terhadapnya oleh veteran DAP Lim Kit Siang. Antara Ahbas Sinar Harian bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf bertulis Lim berhubung kenyataan Hanif dalam 2 artikel 2018. Lim mengemukakan tuntutan saman fitnah ke atas Hanif berhubung kenyataannya yang mengaitkan penahanan Lim dengan rusuhan 13 Mei 19. Tuan-tuan, yang minta maaf ni bekas ketua polis negara. Takkan dia tak ada informasi tentang Lim Kit Siang pun
Dia kata dia minta maaf sebab fitnah. Sekarang ini Anwar Musa nak kena saman juga ke? Kan? Tapi dia nak main juga isu ni tuan-tuan. Dia main juga isu ni. Kenapa dia nak main isu ni tuan-tuan? Sebab dia tak ada modal lagi dia nak pusing. Dia tak ada modal lagi dia nak pusing tuan-tuan. Kan? PAS sekarang ini berpecah. PAS sekarang ini duk bergaduh sama sendiri. So dia nak pusing kok mana? Akhirnya dia pusing DAP juga. DAP. So dia tak boleh pusing ke? Tak boleh pusing. Apa yang berlaku hari ini dikatakan tersebarlah satu posting berkenaan dengan Kelantan, tapi sebelum tersebar posting dengan Kelantan itu, kalau kita tengok di Kedah tu sendiri, Mukris pun tengah gelabah sekarang ni. Kalau kita tengok dakwaan Mukris, Sanusi tengah gelabah, Mukris pula gelabah. Dakwaan Mukris bakal MB Kedah tak masuk akal, Sanusi. Alostar, dakwaan Presiden Parti Pejuang, Datuk Mukris bakal dilantik sebagai Menteri Besar Kedah sekiranya PN terus berkuasa adalah suatu yang tidak masuk akal. Pengurusi PN Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata, ia satu yang mustahil kerana Pejuang bukan sebahagian daripada PN. Menurutnya, parti itu tidak diterima mengganti PN dan pendirian itu secara tidak langsung menafikan ura-ura berkenaan. Ya. Tapi tuan-tuan, siapa kata Mahathir ni pernah main fair? Ni saya nak cerita lah. Bersatu sewaktu dalam Pakatan Harapan mempunyai kerusi paling sedikit berbanding dengan parti-parti yang lain, terutama PKR. Terutama DAP tak cerita lah PKR. Amanah dia lebih kurang dengan Amanah kot, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Tetapi yang jadi Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Bersatu. Mahathir. Yang jadi Menteri Kanan siapa? Bersatu. KDN bersatu. Kalau kita tengok pada masa itu Menteri Pelajaran Mazli Malik bersatu. Menteri KPLB kalau tak KPLB pun bersatu. So menteri-menteri kanan yang melibatkan dana yang banyak ni semua bersatu pegang. Kenapa? Mahathir tuan-tuan. Jadi bila Sanusi ni yang tak erti politik ni, tiba-tiba dia kata, oh takkanlah ni masuk sebab dia bukan masuk PN, dia tak akan jadi menteri besar. Kata kau, ini Mahathir. So kalau satu hari nanti dia tak jadi menteri besar macam mana? Tak, itu saya kata. Benda ini sekarang ini sedang dirancang. Mahathir dah jumpa Muhyiddin. Mahathir dah jumpa dengan Hadi Awang. Mahathir dah pergi jumpa dengan muda. Terutama Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin ni. Rundingan dia membawa kepada apa? Rundingan dia membawa kepada pembincangan apa? Ada offer, ada acceptance. Alah, takkanlah tak boleh bagi satu negeri dengan menteri besar. Ada Terengganu, ada Kelantan, kau ambil lah yang tu. Kau menang Selangor pun kau ambil. Aku nak Kedah je. Macam satu hari ni lah. Saya terbaca ada satu kenyataan akhbar kan. Menurut kajian mereka, responden 1,200 Selangor akan kalah teruk, dia kata. Lepas tu ada orang share gambar. Ceramah tak ramai orang datang. Yelah, pilihan raya belum start. Kita baru nak pelancaran tu pertama. Kedua, negeri dah menang bang. Rakyat dah selesa. Dia rasa tak perlu pergi. Dan live macam ni pun, kita tengok macam ni 8, ni pun dah 10,000 yang tengok. Ini betul 10,000, dah ada data belum kita tengok kat Twitter lagi kan. Yang YouTube, Facebook dan juga TikTok saya ni pun dah 10,000 yang tengok. Kan? Dah 10,000 dah tengok. So ini pun dah cukup dah. Rakyat sekarang ni tak perlu bagi ceramah-ceramah lagi. Itu ada bagus untuk kita ambil modal. Kan? Tetapi nak mengatakan bahawa tak masuk akal tu sendiri tak masuk akal. Benda ni tak mustahil. Bukan masalah tak masuk akal. Tak mustahil untuk berlaku. Tak mustahil untuk berlaku benda ini. Sebab itu, kenapa tak mustahil untuk berlaku? Di Kelantan sekarang ini pun, kita nampak bahawa ada ura-ura. Ini cerita ura-ura lah. Kalau dia nak cerita ura-ura, kita cerita ura-ura. Sekarang ni tak logik ke? MB dan timbalan MB yang bakal membawa perubahan Kelantan. Ni poster ni someone forward kat saya pun tak tahu siapa. Ada orang forward tadi. Nik Abdul bakal timbalan Menteri Besar Kelantan. Dr. Johari bin Mat bakal Menteri Besar Kelantan. Yang ini ada yang kata bahawa sebenarnya nama yang dia orang nak tolak adalah Nik Amar dan juga Dr. Izani. Saya minta maaf, saya tak kenal Dr. Izani siapa lah. Ada satu kenyataan bahawa dia orang nak namakan, ada satu tim nak namakan Nik Amar dan Dr. Izani. Ada satu tim yang dia nak Muhammad Abduh, Nik Abduh dan juga Johari bin Mat. Isu dia yang menjadi adakah Nik Abdul akan diletakkan sebagai calon?
Sebab daripada senarai calon yang saya dapat dihantar kepada saya tadi, dinyatakan bahawa Nik Abdul tidak tersenarai even di Dun Cempaka. So untuk jadi timbalan menteri besar ataupun menteri besar, Nik Abdul kena bertanding. So kalau Nik Abdul tidak dipertandingkan, menurut kenyataan beliau kata tak kisah, tak bertanding pun tak apa. Tapi tak kisah sebut mulut, tak kisah sebut hati lain tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa benda ini adalah satu cara untuk dia nak jatuhkan legasi Nik Aziz? Satu kaedah dia nak jatuhkan legasi Nik Aziz. Dan ditambah pula sekarang ini, masalahnya dengan apa tuan-tuan? Masalah dengan gelombang yang semakin mereda menurut kajian daripada Info. Okey. Kajian terbaru daripada Info saya nak bawa. Yakin dapat pertahan kemenangan di 3 negeri. Pakatan Harapan optimis gabungan bersama BN akan dapat mengukuhkan sokongan dan membolehkan mempertahankan 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang menjelang PRN kali ini. Timbalan Presiden PKR berkata, Rafizi Ramli, hasil kaji selidik dan data setiap bulan mendapati tahap kepuasan pengundi terhadap pemerintahan PH di ketiga negeri terbabit adalah amat tinggi. Beliau berkata, Negeri Sembilan di bawah Aminuddin meraih peratusan tertinggi iaitu 75%. Satu petanda positif dalam potensi. Mengikut data daripada Januari hingga Mei, antara soalan paling biasa ditanyakan kepada pengundi dalam kaji selidik itu, adakah mereka menyokong dan berpuas hati dengan kerajaan negeri sedia ada ini? Sebanyak 75% pengundi di Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang. Iaitu peratusan yang sangat tinggi berbanding ke 6 negeri. Rafizi berkata meskipun tidak memperincikan data bagi negeri lain, beliau optimis tahap kepuasan tertinggi yang ditunjukkan kepada pengundi, terutama pengundi berusia 30 tahun ke atas, memberi petunjuk positif PH akan menerajui negeri berkenaan. Okey, dan dalam masa yang sama Rafizi mengatakan bahawa gelombang sokongan PN kian reda sengit di Kedah dan Kelantan. PKR menangkis dakwaan kononnya terdapat gelombang perolehan undi dan sokongan kepada PN dalam pilihan negeri dijangka bulan depan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, data awal kajian sehingga Jun menunjukkan sokongan kepada PN semakin reda dan persaingan sengit akan berlaku di Kedah dan Kelantan. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata data tersebut menunjukkan pada PRN nanti pentadbiran PH di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berada dalam keadaan selesa. Data kajian tersebut akan didedahkan dalam masa terdekat menjelang PRN katanya. Dan ini bagi sekaligus menjawab persoalan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin mengatakan mereka boleh menang. Okey. Now, kenapa data ini dapatan ini yang saya sebut sebelum ini juga sebenarnya? Kenapa mereda? Okey, ada beberapa faktor yang kita boleh lihat akan kenapa daripada segi ini dia mereda, tuan-tuan. Faktor yang pertama dia mereda, maksudnya sokongan terhadap PN itu mereda. Faktor yang pertama, kalau kita tengok PRU yang lepas, mereka menang 14-1. Maksudnya 14-1. 14 kerusi parlimen menang, satu je yang kalah, yang PH menang pada waktu itu di Sungai Petani oleh Dr. Taufik Johari. Dan mereka menggunakan data itu mengatakan kita boleh sapu bersih Kedah. Now, saya selalu kata dan Rafizi pun kata juga sebelum ini, kita boleh gunakan data PRU yang lalu atau PRN yang lalu sebagai panduan asas. Tetapi kita tak boleh guna data itu sebagai the sole resources atau sumber utama untuk kita mengatakan kita boleh menang atau kalah. So dia ada banyak faktor lain yang kita kena lihat, terutama faktor pengundi terkini. Yang pertama saya kata adalah faktor berkenaan dengan prestasi yang dibawa oleh negeri-negeri tersebut. Sebab PRU dan PRN membawa dua mood yang berbeza. Pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri membawa dua mood yang berbeza. Buktinya, Johor, kita tengok BN menang besar dalam PRN. PRN, Johor, UMNO menang besar. Tetapi dalam PRU, kita dapat lihat Pakatan Harapan memenangi beberapa kerusi utama. You see, daripada situ kita nampak demografi ataupun cara fikir pengundi ini berbeza PRN dan PRU. Kemudian dalam PRU yang baru-baru ini, kita dapati yang pertama, daripada segi sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri itu sendiri mula menyusut apabila faktor kedua iaitu Perdana Menteri dan kerajaan dah bertukar.
Pada PRU yang lepas, mereka kerajaan, mereka pegang negeri dan juga mereka pegang persekutuan. Dan mereka menjadi Perdana Menteri. Faktor kedua. Faktor ketiga, mereka ada dana yang sangat besar. Ini saya share tuan-tuan, Wallahualam lah, yang ni di-sharekan kepada saya. Tuan-tuan kena rujuk balik benda ini betul atau tidak. Ada satu posting di Facebook, posting ini. Dan data ini diorang gunakan, diorang belanjakan untuk satu video untuk target kumpulan 18 ke 24 tahun. Ni catatan yang paling besar ni. Di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perlis. Ini target dia. Mereka berbelanja sehingga RM10,000 untuk satu video ini saja. Video ini seorang perempuan cerita siapa yang patut mereka pilih sewaktu PRU yang siapa yang patut mereka pilih sewaktu PRU yang lepas. Yang itu pun dia belanja RM10,000, tuan-tuan. RM10,000 untuk dia orang nak nyatakan siapa apa maksud daripada segi siapa yang dia nak kena, siapa yang dia nak sokong. RM10,000 satu video. Kan? Sebab itu saya tulis, saya kata, oi, serius lah RM10,000 satu video. Kita orang ni, ya Allah, hai. Sebab tu saya tak pelik, tuan-tuan. Kalau ada orang nak belanja, untuk live view macam ni, 7-8K setiap malam, nak bayar tak mahal, tuan-tuan. Sebulan RM30,000 boleh dapat 7-8K setiap malam live. Bayar aja benda ni. Boleh bayar. Yang saya ni organik. Yang ni organik. Yang mana PH semua ni, kami tak bayar. Kami tak ada duit. Kan? Kami tak ada duit. Kami tak dibayar. Saya lah seutamanya. Saya tak dibayar oleh sesiapa-siapa untuk nak buat live, nak bayar ni semua, saya tak ada. Lillahi ta'ala saya cakap. Tak ada siapa bayar saya. Saya buat live. Malam ni ada 9,000. Campur 2,000. Ini semua organik. Dekat Twitter, ada dalam berapa orang ni, berpuluh orang. Ini semua organik. Hasil daripada live kita setiap bulan, yang setiap hari, yang mengikuti kita setiap hari. Kan? Itu organik punya perkembangan, tuan-tuan. Tetapi berbanding dengan mereka, dia tak organik. Nak tahu organik tak organik, senang je. Dia tak pernah buat live, tiba-tiba dia buat live, pum, naik berpuluh ataupun beribu orang tengok. Tiba-tiba. Yang tu memang bayar lah. Boleh bayar ke? Boleh. Kan? Saya tahu tempat mana nak beli. Cuma saya tak guna. Sebab bagi saya, siapa nak dengar. Siapa tak nak dengar, tak apa. Bagi saya tak ada masalah benda tu, tuan-tuan. Nak dengar, tak nak dengar, tak apa. Itu yang bagi saya, itu yang paling utama. Nak dengar, tak nak dengar, tidak mengapa. Dan akhir sekali, membawa saya kepada satu cerita ni, tuan-tuan. Berkenaan bagaimana Rafizi mengkantoikan apa orang kata PAS di Perikatan Nasional berkenaan dengan isu apa orang kata isu what do you call that, air, isu air, berkenaan dengan isu air di Kelantan. Nah, kesimpulan yang saya boleh buat, minta maaf dekat TikTok tak boleh dengar lah.